Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan di petang yang pertama ini di bulan pertama Islam, bulan Muharram al-Mubarak. Semoga dengan kemasukan tahun baru Hijriah ini akan menambahkan lagi amal kita, akan meningkatkan lagi kualiti amal-amal soleh kita yang kita lakukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan bekalan ketika pelaku perpindahan bukan dari Mekah ke Madinah, ketika berlaku perpindahan dari alam ini ke alam yang kekal abadi. Semoga insya-Allah amal-amal soleh kita menjadi bekalan yang baik ketika perpindahan ke puncak itu berlaku. Jadi sambutan Ma'al Hijrah hanya merupakan rangsangan bagi kita, bukan kemuncak hidup bagi kita. Dan ketika kita bicarakan tentang hijrah, seringkali kita kaitkannya dengan satu transformasi dalam hidup. Transformasi bermaksud perubahan radikal. Ia bukan sekadar satu perubahan, tetapi ia perubahan radikal. Satu perubahan yang komprehensif, yang lengkap, sempurna, yang berkaitan dengan semua aspek, semua keperluan, semua penjuru, semua disiplin. Ketika berlaku perubahan seperti itu, baru boleh ia dinamakan sebagai satu transformasi. Dan selayaknya lah hijrah Nabi SAW dari Makkah ke kota Madinah dinamakan sebagai suatu transformasi, sebab ia suatu perpindahan yang radikal, satu perpindahan yang lengkap lagi komprehensif, perpindahan ataupun hijrah yang membentuk manusia yang sempurna, manusia yang mantap akal dan mindanya, manusia yang mantap kerohaniannya, manusia yang sihat fizikalnya. Manusia ini pula mampu membentuk satu keluarga bertunjangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, satu unit keluarga yang kita namakan sebagai Baitul Muslimah yang kukuh. Unit-unit ini akhirnya bergabung menjadi satu ummah yang unik, yang berpusat di Madinatul Munawwarah. Kemudian mereka berkembang sehingga akhirnya dapat meluas dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Semua ini bermula dan berlaku kesan daripada hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab itu ia bukan sekadar suatu perpindahan, ia suatu transformasi yang boleh juga kita katakan sebagai suatu perubahan yang radikal. Ada tak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menceritakan tentang perubahan ataupun transformasi? Sebenarnya ada. Disebabkan Al-Quran sebuah kitab Allah, ia merupakan wahyu dan ia mahu mengubah manusia. Sudah pasti kenyataan-kenyataan Allah menekan tentang perubahan. Antara ayat yang paling menonjol yang sering disebutkan di mana-mana saja di seluruh pelosok dunia ialah ayat 11 surah Ar-Ra'd. Ayat 11 surah Ar-Ra'd membicarakan tentang taghyir, yaitu perubahan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib habuan sesuatu kaum melainkan kaum itu terlebih dahulu yughayyiru. Kalimat yang Allah gunakan ialah yughayyiru. Yughayyiru artinya mengubah, membuat transformasi. Allah tidak mengubah. La yughayyiru ma biqaumin, berhubung apa yang ada pada kaum itu Allah tidak akan mengubah, melainkan kaum itu memulakan perubahan dari dalam dirinya sendiri. Sekaligus Allah menetapkan satu takdir bagi insan. Allah menetapkan satu qada dan qadar bagi insan. Ini takdir kita. Takdir kita ialah perubahan kita perlu kita sendiri membuatnya. Perubahan kita perlu kita sendiri memulakannya. Ini Allah tetapkan. Allah tentukan ini. Semuanya Allah tentukan. Dan Allah tentukan bagi insan, kita boleh berikhtiar, kita boleh menentukan, kita boleh menetapkan, semua dengan izinnya. Dan dia mengizin kita berikhtiar, dia mengizinkan kita membuat perubahan, dan dia mentakdirkan bahawa perubahanmu wahai insan perlu kamu mulakannya, dan kemudian aku membantu. Maka itulah satu ayat yang boleh kita kaitkan dengan perubahan, dan boleh juga kita hubung kaitkan dengan transformasi. Artinya umat Islam yang sebenarnya dia tidak menanti, dia tidak mengharapkan nasib, dia tidak mengharapkan tarikh lahirnya, tarikh lahir keramat yang menentukan nasibnya yang kemudian. Dia tidak mengharapkan bintang 12 untuk menentukan hala tuju dan nasibnya. Dia tidak mengharapkan numerologi untuk menentukan nasibnya. Dia tidak hidup dengan nombor-nombor yang dibuat, dicipta manusia berdasarkan tarikh lahir. Dia tidak hidup berdasarkan nombor-nombor, bertunjangkan ilmu numerologi yang diajar kepada ustazah pilihan dalam TV. Tidak. Justru kembali pada Al-Quran. Transformasi yang sebenarnya, transformasi yang mesti berbalik pada acuan yang betul. Acuan yang betul sudah pastinya Al-Quran. Nasib kita mesti kita tentukan berdasarkan acuan ini, insya-Allah. Dan itulah takdir Allah bagi kita. Semuanya Allah takdirkan. Dan itulah takdir Allah bagi kita, bahawa Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum. Takdir Allah. Allah tidak mengubah nasibmu. Allah tetapkan demikian. Dia tidak mau mengubah nasibmu, melainkan kamu sendiri melangkah untuk mengubah nasibmu sendiri, insya-Allah. Jadi itulah berkaitan perubahan dan transformasi dengan Al-Wahyu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, kita kembali kepada agenda kita. Dan kita masih mengkaji surah nombor 75, surah Al-Qiyamah. Dan pada petang ini insya-Allah kita mulakan dari ayat nombor 20, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah
wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Shadaqallahul azim. Al-Qiyamah ayat 20 hingga ke ayat 32 yang bermaksud sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia, kamu mencintai kehidupan duniawi dan kamu meninggalkan kehidupan ukhrawi. Wajah-wajah pada hari itu dari kalangan mukmin, wajah itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat. Dan ada wajah pada hari itu yang menjadi muram. Mereka yakin akan ditimpakan ke atas mereka malapetaka yang amat dahsyat. Sekali-kali jangan apabila nafas telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertautlah betis kiri dan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dan dia tidak mahu membenarkan apa yang Rasulnya bawa, dan tidak juga solat dikerjakan, dan dia mendustakan Rasul, dan dia juga berpaling dari kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan tentang Al-Quran. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada sesi lepas kita bicarakan tentang apa yang perlu kita lakukan dengan Al-Quran. Apa tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Penurunannya suatu keberkatan, diturunkan oleh Tuhan kepada manusia disebabkan dia adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diturunkan Al-Quran. Ketika ia diturunkan dengan tujuan yang jelas. Tujuannya teramat jelas. Tujuan dasarnya ialah untuk menunjukkan kepada manusia siratul mustaqim. Tidakkah Al-Quran ada pembukaannya? Pembukaannya kita namakan sebagai Fatihatul Kitab, pembukaan kitab. Ia surah Al-Fatihah. Wajib mukmin yang bersolat membacanya dalam setiap rakaat. Jika tidak, solatnya dihukumkan tidak sah. Begitulah kepentingan Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Oh God, show us the true path.
Oh God, show us the straight path. Maksudnya sama. The true path, the straight path, maksudnya sama. Tunjukkan kami jalan benar. Jalan itu juga merupakan jalan yang lurus. Tidak ada bengkang-bengkok baginya. Jalan itu jalan siapa? Bukan jalan artis, bukan jalan penyanyi, pelakon, pemain sokan. Tidak. Jalannya ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat kepada mereka. Itulah orang yang tak kita contoh. Orang-orang yang kamu an'amta, ada ta, siratal ladzina an'amta, jalan yang anta tunjukkan kepada mereka agar akhirnya mereka mendapat nikmat. Alaihim, ke atas mereka. Itulah contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kamu murkai ke atas mereka. Tidak juga jalan golongan yang sesat terbabas, tidak. Orang yang kamu murkai, kami tidak mau ikut. Orang yang sesat terbabas juga kami enggan ikut. Ulama tafsir mengatakan contohnya Yahudi dan Nasara. Orang yang Allah marah, Yahudi. Orang yang terbabas, tersesat, Nasara. Hari ini ramai terpengaruh dengan Yahudi dan Nasara. Padahal Quran mengatakan itu bukan jalan untuk kita. Jalan yang tidak kita turuti, jalan siapa? An'amta alaihim. Orang yang anda, kamu berikan nikmat kepada mereka. Itulah jalan yang kita namakan secara dasarnya Shiratul Mustaqim. Dan kita minta kepada Allah, tunjukkan kami jalan itu. Kami nak jalan itu. We want that straight path. Maka Allah turunkan Al-Quran berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit, untuk menjelaskan kepada manusia sejagat jalan yang lurus itu. Sebab itu seringkali kita ungkapkan di sini bagaimana kita hendak berjalan di atas landasan yang lurus jika kita tidak memahami firman Allah. Bagaimana kita memastikan kita di atas landasan yang benar jika kita tidak memahami dan tidak mengkaji wahyu? Dalam wahyulah wujud penerangan tentang Shiratul Mustaqim. Justru pada sesi yang lepas kita bicarakan tentang bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran. Dalam surah Muzammil Allah mengatakan, bacalah Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil. Surah Muzammil. Sekaligus sikap yang pertama yang perlu ada pada kita ialah membaca Al-Quran dengan baik. Dengan baik bermaksud dengan huruf, sebutan huruf yang betul, dengan makhraj yang betul, dengan tajwid yang betul, dengung tak dengung cara betul, panjang pendek harakat pembacaannya juga dibaca dengan betul. Semua itu masih penting. Hukum hakam tajwid, cara membaca, penekanan huruf dan seumpamanya memang penting. Dia ibadah ketika membaca Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Muzammil, bacalah Al-Quran tartila. Di samping semua itu, baca jangan tergesa-gesa. Baca dengan betul, sebutannya betul, tapi jangan tergesa-gesa. Jangan membaca dengan kelam kabut. Bacalah dengan tenang, dengan damai. Itu sikap yang pertama. Kemudian kita sebutkan sikap yang kedua dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna Quran. Tak hendakah kamu tadabbur Quran? Sekaligus Allah tidak menurunkan Al-Quran sekadar untuk kita membacanya.
Allah juga mau kita mentadaburnya. Kata Imam Ibn Kathir, tadabur ialah memahami dan mengamati maksud-maksud ayat. Orang yang sekadar membaca dengan sebutan yang betul, dengan lagu yang elok, taranum yang elok, sedap didengar, bagus, tetapi dia masih mengabaikan Al-Quran. Mengapa orang yang mengajinya itu baik masih mengabaikan Al-Quran? Sebab dia tidak menyaut kehendak Allah agar dia juga mentadabur isi-isi Quran. Dia membaca seperti burung kakak tua, baca tak tahu apa. Ramai orang Melayu baca tak tahu apa. Dia rasa dia sudah hebat. Afala yatadabbaruna al-Quran. Maka sikap yang kedua ialah kita kena tadabbur. Yang ketiganya ialah kita tamasuk dengan Quran. Tamasuk ialah berpegang teguh dengan Quran, iaitu menghayati, mengamalkannya. Dan akhir sekali dalam surah Qaf Allah mengatakan, fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Akhir sekali yang keempat ialah fadzakir bil Quran, peringatkan manusia sejagat dengan Quran. Ulama tafsir mengatakan ayat dari surah Qaf ini menuntut agar kita menyebarkan isi-isi Al-Quran kepada masyarakat. Bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran? Begitulah seperti yang kita sebutkan tadi. Membaca dengan baik, tadabbur dengan baik, beramal dengan baik, dan menyebarkan secara yang baik. Barulah kita umat Al-Quran. Barulah kita menjadi generasi Al-Quran, InsyaAllah. Dalam masyarakat pada hari ini, ia seolah-olahnya benda baru. Di tengah-tengah masyarakat pada hari ini yang asyik mengaji, ia seolah-olahnya sesuatu yang baru. Kalimat tadabbur, tamasuk, fadzakir bil Quran seolah-olahnya baru. Padahal ia ada di sini sejak ia diturunkan ilahi. InsyaAllah. Itu kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas. Terus kita masuk pada ayat nomor 20. Kalla, sekali-kali jangan, kata Allah, jangan. Bahkan manusia lupa, sebahagiannya masih mencintai ajilah. Ajilah ialah kehidupan yang awal ini, yang segera. Ajilah segera. Kehidupan di dunia ini segera berbanding akhirat. Akhirat kemudian, tapi kekal. Maka orang mencari kehidupan yang sementara ini. Itu telah kita jelaskan sedikit sebanyak resesi pertemuan yang lepas. Dan Allah ceritakan contoh-contoh tentang golongan yang cintai dunia ini dengan kecintaan yang tinggi. Contoh Qarun dengan harta bendanya, sehingga kan khazanah harta yang dimiliki Qarun mempunyai kunci yang begitu banyak. Dan Qarun perlu mencari manusia yang berbadan tegap dan sasa dan jumlahnya ramai untuk memikul kunci-kunci itu. Tetapi Qarun sesat. Contoh yang kedua, Fir'aun terbabas disebabkan kekuasaan. Yang ketiganya, Allah menceritakan juga tentang Namrud. Namrud, Nabi Ibrahim berdepan dengan Raja Namrud, juga terbabas dengan kekuasaannya. Kemudian berkaitan dengan tokoh di era Nabi, tokoh yang sesat, Allah sebut tentang tabbat yada Abi Lahabin wa tab, tentang Abi Lahab. Disebut namanya dalam Al-Quran. Ini orang yang berpangkat, berharta, memiliki kekuasaan, memiliki jabatan yang tinggi, terkenal, glamour dan sebagainya.
tetapi dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh manusia yang amat mencintai dunia. Kesannya juga jelas, wa tadharunal akhirah, mereka mengabaikan akhirat. Mereka melupakan akhirat. Jadi bila kita mengkaji ayat-ayat seumpama ini, kita perlu faham tentang dunia ini, bagaimana kedudukannya dengan kita. Jelas sekali Allah menegaskan bahawa kesenangan dunia ini memang boleh kita ambil. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kaya raya, tidak ada masalah dengannya. Ramai sahabat Nabi juga kaya raya. Contoh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Malah ada sebuah hadis yang menarik, tarafnya sahih. Sebab itu nak kita ceritakan tentang hadis sahih ini berkaitan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditimpa dengan sakit yang teruk. Maka Nabi menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, sakit saya nampak teruk. Entahlah, saya tak pasti nyawa saya ini mungkin akan berakhir dengan penyakit itu. Maka saya nak bertanya pada Rasulullah tentang harta saya." Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas kaya raya. "Boleh tak, ya Rasulullah, jika saya dengan kematian saya ini mendermakan semua harta saya untuk perjuangan. Semua sekali nak saya dermakan untuk perjuangan. Itu wasiat saya." Nabi kata tidak boleh. Dalam bentuk wasiat tidak boleh. Wasiat kematian tidak boleh. Dalam bentuk kamu mendermakan semua harta benda untuk perjuangan, tidak boleh. "Ya Rasulullah, kalau demikian boleh tak saya menafkahkan, mewasiatkan 2/3 harta saya untuk perjuangan?" Pun tidak boleh. "Jika demikian ya Rasulullah, boleh tak saya mewasiatkan 1/3 harta saya untuk perjuangan?" Itu boleh, itu pun banyak. Kemudian Nabi menambah, "Kamu meninggalkan keturunanmu selepas kematianmu dalam keadaan mereka boleh hidup dengan senang lenang. Lebih baik kamu tinggalkan mereka seperti itu daripada kamu meninggalkan mereka dalam bentuk terpaksa meminta sedekah, bantuan di sana sini selepas kematian." Itu perspektif dunia pada kita, bahawa kita boleh mencari kesenangan, dan jika boleh kekayaan kita itu dapat diagihkan, dikongsikan kepada anak-anak cucu kita supaya mereka juga senang selepas kita. Bukan selepas kematian kita terpaksa buka ketayak, tadah sana, tadah sini, kami anak yatim perlukan bantuan, nak pergi sekolah pun tak cukup duit. Pergi jumpa PUZ, pergi jumpa Baitulmal, pergi jumpa YB, pergi jumpa YAB. Akhirnya tak dapat apa juga. Orang bagi RM10, itu pun orang kata jaga baik-baik RM10. Macam banyak sangat. Orang nak derma pada syarikat yang boleh memberikan pulangan yang lebih pada mereka kemudian. Bukan nak derma pada manusia yang akan menghanguskan wang mereka. Itu otak manusia hari ini. Maka kamu biarlah kaya, tapi kekayaan yang halal untuk tujuan yang baik. Itulah perspektif duniawi bagi kita. Tetapi andai kata kita menjadi seperti Qarun, seperti Abu Lahab dan seumpamanya, waliyadzubillah, dunia itulah terkutuk. Dunia yang tidak membantu akhirat. Justru perspektif duniawi bagi kita jelas dengan contoh-contoh dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seterusnya kita masuk pada ayat nombor 23. Malah kita sambung dengan ayat sebelumnya, kita kaitkan dengan ayat sebelumnya.
ayat 22 tentang akhirat. Dan surah ini temanya kiamat. Sudah pasti berkaitan dengan kehidupan akhirat. Ayat 22 bermaksud pada hari itu orang mukmin wajahnya berseri-seri. Wajah berseri-seri melambangkan kesukaan, keceriaan. Kehidupan di syurga, kehidupan tanpa stres. Kehidupan di dunia, kehidupan dipenuhi stres. Kehidupan di dunia mesti ada stres, mesti ada ujian. Di jannah sahaja tanpa ujian. Ya, hari pembalasan, pembalasannya menyebabkan wajah berseri-seri. Orang jika berseri wajahnya tanda seronok. Seronok, bersenyum sokmo. Jumpa pagi senyum, jumpa tengah hari senyum, petang senyum, masuk maghrib senyum, lepas isya pun senyum. Hang ni seronok kan? Oh, aku seronok. Sebab apa hang seronok? Oh, baru dapat bono contohnya. Baru dapat bono senyum. Lepas bulan habis duit bono muka suram. Tapi di syurga berseri-seri sampai ke bila-bila. Itu istimewa sungguh. Istimewa sungguh. Kemudian ada lagi satu keistimewaan yang Allah nak kurniakan pada mereka. Allah sebutkan pada ayat nombor 23. Ila rabbiha nazirah. Mereka dapat melihat Tuhan. Mustahil kita melihat Tuhan di sini. Di alam ajilah, dunia sekarang, dunia segera ini, mustahil kita dapat melihat Tuhan. Tak mungkin. Di akhirat masih mustahil, kecuali bagi ahli syurga. Kecuali bagi ahli syurga. Ahli neraka juga tidak boleh melihat Tuhan, sebab dia anugerah, anugerah yang maha agung. Keindahan syurga dibandingkan keindahan Tuhan, sudah pasti keindahan Tuhan tidak ada tolok bandingannya. Itu bahasa mudah dan kita tidak boleh tambah lebih daripada itu. Bagaimana tidak boleh ditambah. Tapi itu kenyataan yang pasti. Dia anugerah yang kemuncak. Ila rabbiha nazirah. Melihat Tuhan itu anugerah kemuncak. Di sini ulama berbincang dan berdebat. Apakah benar ahli syurga akan melihat Tuhan? Tuhan yang bukan baharu, Tuhan yang tidak ada penjuru, Tuhan yang tidak bertempat, Tuhan yang tidak ada kelemahan. Tiba-tiba Tuhan itu menunjukkan dirinya kepada makhluk yang ada penjuru, bertempat dan sebagainya. Apakah mungkin ianya berlaku? Sebab dimensinya berbeza. Jika Tuhan datang kepada manusia di hadapan manusia, Tuhan baru. Sebab hadapan belakang ini baru. Apakah mungkin dia berlaku? Sayang sekali ayat yang begitu indah tiba-tiba hilang keindahannya dengan debat ulama. Sebagian ayat itu hilang kecantikannya dengan debat ulama. Debat yang tak selesai, tak padam-padam dulu sampai hari ini, entah sampai mungkin sampai ke bila-bila. Maka ayat yang merupakan anugerah itu hilang kerana debat. Tapi sekadar untuk tuan-tuan perempuan memahami isunya tentang benarkah kita boleh melihat Tuhan. Debat yang paling besar berlaku antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mengatakan mustahil kita melihat Tuhan di sini dan di sana.
Mu'tazilah mengatakan mustahil kita melihat Tuhan di sini dan di sana. Mu'tazilah masih beriman kepada Allah. Sebab itu jangan mudah mengkafirkan Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya. Hanya setengah ayat mereka ada tafsiran yang berbeza berbanding ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan kata kafir. Cuma ada beberapa pendapat mereka berbeza. Tapi jangan lancang mulut mengatakan mereka kafir. Jangan cepat. Sebab itu ahli sunnah nak berdebat dengan Mu'tazilah, nak bagi hujah. Mereka beriman dengan Allah, malah mereka nak mensucikan Allah. Mereka mengatakan Allah terlalu suci untuk manusia melihatnya. Jadi tujuan mereka nak mensucikan Allah. Niat mereka suci. Nak kafirkan mereka, bagaimana dengan golongan yang macam itu? Jadi mustahil kita melihat Tuhan di sini dan di sana. Sebab dimensi kita dengan dimensi Tuhan terus menerus tidak sama. Kalau kita boleh melihat Tuhan, artinya Tuhan sudah berdimensi seperti kita. Sebab itu kita boleh melihatnya, sekaligus dia sudah baharu. Padahal mustahil Allah itu baharu. Ahli sunnah wal jamaah menyanggah pandangan Mu'tazilah. Sanggahan mereka juga berasas. Yang kamu baca ini surah Al-Qiyamah ayat 23, tidakkah ia kenyataan Allah? Tidakkah yang ini firman Allah? Allah juga yang mengatakan ila rabbiha nazirah. Kalimatnya jelas. Orang yang menguasai bahasa Arab mendengarnya terus faham, bisa faham. Kepada Tuhannya mereka melihat. Mereka melihat Tuhannya. Tuhannya siapa? Allah. Allah berkata demikian, mengapa kamu menafikannya? Itu pula sanggahan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dalam aspek ini saya rasa eloklah kita ambil jalan tengah oleh Al-Syahid Sayyid Qutb dalam kitab Zilal Al-Quran. Dalam kitab Fi Zilal Al-Quran, Al-Syahid Sayyid Qutb memberikan pendapat beliau. Jarang saya merujuk pada Zilal untuk tafsir petang-petang ini, jarang sangat. Saya lebih suka merujuk pada kitab ulama dahulu, bukan ulama sekarang. Tapi ada juga ulama sekarang yang saya suka merujuknya, tafsir Syed Hawa dan tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Zilal jarang sekali saya merujuknya pada hari ini. Tapi dalam aspek ini saya merujuk, mencari satu jalan tengah. Saya rasa Syed Qutb memberikan pandangan yang cukup bijaksana. Beliau mengatakan firman Allah jelas, ahli syurga dapat melihat Tuhan. Kalimatnya jelas. Tidak perlu kita kata begitu ataupun begini. Cukuplah dengan kejelasan berdasarkan firman Allah. Apatah lagi kita semua mengetahui dimensi dunia dengan dimensi akhirat tidak sama. Cuma kata Syed Qutb, manusia berfikir dengan otak manusia. Sebab itu tak boleh faham cerita Allah tentang alam gaib. Manusia macam mana pun hebatnya, dia berfikir dengan otak manusia. Otak manusia yang dipengaruhi dengan kelemahan kemanusiaan. Kita sudah dikuasai oleh kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Minda kita Allah jadikan dengan nilai kemanusiaan yang berterusan. Sebab itu kita nak menilai semua perkara dengan minda manusia, dengan nilai kemanusiaan. Ada benda yang kita tak bisa faham dengan otak ini. Sebagaimana kita tak mungkin faham tentang nyawa. Saintis tak mampu wujudkan makmal mencipta nyawa. Dia boleh bercakap tentang transplantation, tentang jantung, tentang pemindahan jantung, organ itu, organ ini. Dia boleh mencipta itu, mencipta ini. Nyawa dia tak mampu ciptanya sampai sekarang. Tidak ada makmal untuk mencipta nyawa, untuk menganalisis nyawa. Walaupun nyawa itu paling asasi untuk sebuah kehidupan.
Kita tak tahu apa itu nyawa, tapi dia mesti ada. Adakah dia ada charge elektrik, atomnya macam mana? Kita tak faham, saintis tak faham, tapi dia wujud. Dimensinya berbeza. Jika apa yang kita yakini ini pun kita tak faham, apatah lagi dimensi yang berkaitan dengan Allah, lagi kita tak faham. Dan jika Allah mengatakan kamu boleh melihat aku, maka itu kehendak Allah, kun fayakun. Bagaimana Allah buat bukan kerja kita. Saya merasakan pandangan Syekh Qutb selari dengan roh ahli sunnah wal jamaah, dan juga agak bijaksana dan seimbang. Dan beliau mengatakan berakhirlah debat Mu'tazilah dan ahli sunnah wal jamaah. Memang benar kadang-kala umat Islam ini kehilangan panduan disebabkan ulama berdebat, ustaz berdebat. Yang mampu menilai debat itu orang yang berilmu tinggi juga. Dia faham maqasid syariah, dia faham kaedah-kaedah syariah, qawaid, maqasid, qawaid, usul, dia faham. Orang biasa tak bisa faham. Artis nak komen di TV tentang syariat, apa pandanganmu tentang hukum hakam Allah? Dia tahu lagu Teratai Layu di Pantai Madu, dia tahu tentang melodi, dia tahu main gitar karan ataupun tanpa karan, B minor, C major, C minor, D flat, dia tahu. Tapi dia tak faham qawaidul fiqhiyah. Kemudian wartawan bertanya dia, pandangan you tentang syariat Islam sesuai ke tidak? Dia jawab berdasarkan C minornya. Nak menilai benda tinggi dengan ilmu yang tidak seberapa, nak mengeluarkan RM1 juta sedangkan dalam poketnya cuma ada shilling, masakan bisa, kata orang Jakarta. Justru debat ini kadang-kadang merosakkan lagi iman manusia. Tapi dahulu sudah berlaku, sekarang tidak perlu kita teruskan. Saya sebutkan juga untuk kefahaman, agar kita berpegang dengan sesuatu yang agak sejahtera, balik pada firman Allah yang jelas, dan semuanya kita serahkan kepada Ilahi dalam aspek yang otak kita tak bisa faham. Dan otak ini bukan bisa faham segala-galanya, insyaAllah. Terus kita masuk pada ayat nombor 24. Dan ada wajah pada hari itu, wajah muram. Ini wajah subur. Pernah tengok orang subur? Pernah tengok orang subur? Kalau kita melihat orang subur, kita tahu subur itu bukan susah pun. Nak tengok orang berwajah subur, pergi buat psikiatri, ramai yang subur di situ, buat sakit jiwa. Orang tua mudah subur, orang tua mudah subur, hormon yang berubah. Orang sakit jiwa pun mudah subur, insya-Allah. Orang yang tak suka makan sayur, tak suka makan ikan, tak suka makan buah-buahan, mudah subur. Ini semualah ada sebab musababnya, insya-Allah. Di neraka, ahli neraka terus menerus subur. Di neraka, ahli neraka terus menerus subur. Subur ini menandakan hidupnya sepenuhnya dalam keadaan stres. Tidak ada penawar bagi ahli neraka daripada stres itu. Waliyadzubillah, minta disimpangkan. Maka Allah sebut wajahnya basir, basir, muram. Ahli neraka lah katakan. Tapi ada sebab musabab mereka masuk ke dalamnya. Pernah saya sebut dahulu dari surah Al-Mulk tentang kenyataan ahli neraka, ahli nar,
Dalam neraka Allah izinkan mereka bercakap, berdialog. Itu takdir bagi ahli neraka. Cakap. Mereka pun bercakap dalam neraka. Kalau ikut ni tengah sakit, nak cakap apa? Jerit je lah. Tapi takdir Allah bagi mereka cakap. Mereka pun bercakap, menceritakan mengapa mereka dihumban masuk neraka ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka pun bercakap, kalaulah dahulunya di dunia kami mau dengar dan kami mau fikir, hari ini kami tidak masuki neraka ini. Kalau kami mau dengar dan mau fikir, dua ini mereka tak buat. Ahli neraka dua ini mereka tidak buat. Tidak mau dengar, tidak mau fikir. Telinga ada, tapi enggan mendengar, menggunakannya. Tafsirannya, mendengar kebaikan. Otak ada, enggan berfikir dengannya. Maksudnya, enggan memikirkan kebenaran. Sebab itu telinga, otak ni penting, tuan-tuan dan puan-puan. Anugerah besar untuk menemui siratul mustaqim. Ihdinas siratul mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya ilahi. Nah telinga bagimu, nah otak bagimu guna untuk mendapatnya. Sekarang kita sedang mendengar. Bila kita mendengar, kita mendapat ilmu. Dari pendengaran, apabila pada kita berfikir. Kita mendengar wahyu, tapi bukan mendengar begitu. Kita mendengar terus masuk ke otak, berfikir, oh begitu, oh nilainya begitu, oh selama ini silaplah nilai saya, oh saya perbaiki berdasarkan wahyu. Kita berfikir, akhirnya kita mendapat nilai hidup. Itu kemuncak yang kita mahu capai, nilai hidup. Bila kita mendapat nilai hidup yang betul, itulah jalan yang lurus. Datang pandangan berbeza, kita tahu itu sesat berdasarkan ilmu yang memberi nilai pada kita. Sebab itulah penting kita faham Quran, sebab nilai itu. Bayangkan surah Al-Alaq. Permulaan surah Al-Alaq merupakan wahyu awal diturunkan ilahi pada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama. Dalam surah yang sama Allah ceritakan tentang beberapa aspek. Antara kehendak Allah, Allah berkata, la tuti'hu, jangan taat padanya, jangan ikut cakap dia. Kita lihat perintah Al-Quran agar kita tahu menilai. Ada benda jangan ikut. Itu dia Quran. Sebab itu orang yang tidak memahami Quran, nilainya salah. Benda yang tak boleh ikut, dia ikut membuta tuli. Sebab itu orang yang faham Quran, silalah bagi ucapan dia dengar. Dia duduk depan sekali dengan ucapan, tapi belum tentu dia ikut you. Belum tentu dia ikut you. Dia mungkin kenyih depan, tepuk tangan. Apa tepuk tak apa nak kena, ataupun buat warok sikit-sikit, tepuk tangan begini. Tapi otak dah bodoh juga. Warok lah bunyinya, tepuk tangan begitu. Tapi otak dah bodoh juga. Yang ni tak settle, dia betulkan ni buat apa? Sebab dia tak faham nilai Quran. Tuhan tak mengajar tentang tepuk tangan cara bagaimana dulu. Saya teringat ada majlis orang tak ucap, saya tepuk tangan macam tu. Saya angkat tinggi-tinggi, tanda saya suka ucapan dia. Yang sebelah tepuk tangan begitu, tengok saya begitu, dia pun begitu juga. Nak ajar manusia yang kamu belajar tu benda cabang, entah cabang adalah mana pun tak, tapi punyalah pandang, punya warok. Tapi sini bodoh juga. Sebab apa bodoh juga? Jangan izin, minta maaf banyak-banyak sebab bodoh. Sini bodoh juga sebab apa? Sebab nilai Quran dia tak faham. Quran kata ada benda, ada orang kamu jangan tahan, cakap pandai, jangan ikut.
dalam konteks surah Al-Alaq berkaitan ayat yang saya bacakan tadi, la tuti'hu, jangan taat golongan yang memperkecilkan solat. Dalam konteks ayat tadi, orang-orang yang memperkecilkan solat, jangan ikut dia, jangan taat pada mereka, jangan. Sekaligus Al-Quran mengajar kita nilai dan sikap dan minda kritikal. Oh, begini aku tak boleh ikut, begini aku takkan taat. Ini kalau kita faham Quran. Ahli neraka berkata apa? Kalaulah dahulu kami mau mendengar dan mau berfikir. Masalah tak mau dengar, tak mau fikir. Ada yang dengar tapi tak mau fikir. Dengar kosong. Tempatnya neraka. Waliyadu billah. Lantas kita kembali pada agenda kita pada surah tadi. Ya. Jadi ahli neraka wajahnya suram, murah, sungguh sokna. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Mereka tahu malapetaka mereka dahsyat. Waliyadu billah. Dahsyatnya. Masa itu mata terbeliau. Yakin janji Allah itu benar. Di dunia tak apa yakin. Masuk neraka baru yakin rugi. Kalla, ayat 26. Bahkan jangan. Apabila nafas sampai ke kerongkong, itu nazak. Bila orang tu nazak, maksudnya nafas sampai ke kerongkong, dia cengang. Orang perubatan sebutnya sebagai chain stop breathing. Cara nafas tu kita nampak. Doktor dia kena belajar cara nafas. Chain stop breathing. Dah bagi panjang dia mati dah. Gerak balik. Itu penghujung lah. Chain stop breathing. Nazak. Nazak. Bunyi punya kuat. Nafas di kerongkongan, kata bahasa Quran. Nazak. Masa itu kita bisikkan syahadah di telinga dia. Dia tak begitu kuat daripada kita. Nah, kita ucapkan syahadah di telinga dia. Itu dia penghujung bantuan. Ini kemuncak hidup. Habis. Masa itu habis. Dia tak fikir apa dah. Dia fikir apa? Dia boleh berfikir masa itu. Apa yang aku bawa? Apa yang aku bawa? Saya tak boleh lupakan seorang pakcik nak meninggal dunia. Saya diminta pergi ke rumah sekejap. Saya pun pergi. Masa itu dia masih sedar. Selepas itu sekejap, selepas itu dia pun tak sedar. Dia tengok saya, dia menangis. Pakcik tak mau pergi lagi, tak cukup. Dan saya terkesan sungguh lah. Terkesan lah. Bukan untuk dia, untuk saya. Dia seolah-olah muhasabah bagi saya. Pakcik ni memang saya nampak penghujung hidup. Lepas tu dia pun nazak, tak boleh buat apa dah. Tapi kalimatnya, pakcik tak mau pergi lagi, pakcik tak cukup, minta bantuan saya. Saya terfikir kalau aku pun di saat-saat kemuncak nak tinggal dunia, agak begitulah perasaan kita ya. Kalau boleh tak mau pergi lagi, rasa macam kekurangan lagi. Semua orang agak begitu. InsyaAllah pakcik itu bagi saya okey dah. Tapi dia terasa pakcik tak mau pergi lagi, tak cukup. Ada seorang yang rajin main golf. Kayu golf punya banyak saya beli. Kayu golf punya banyak. Ada pertandingan golf dia ada. Ini dia yang cerita. Dia saya pun tak tahu. Dia yang cerita. Saya benci golf, dia suka golf. Satu hari dia dapat serangan sakit jantung. Dapat sakit jantung. Terpaksa kita suruh dia pergi hospital. Ini tuan kena pergi hospital. Orang besar, tuan kena pergi hospital. Tak boleh datang klinik saja, kena pergi hospital. Dia akan buat ECG, dia akan buatlah ujian-ujian yang lebih khusus. Dia pun pergi.
Lepas sebulan dia jumpa saya balik. Masa nak pergi itu punya menangis, tak isak-isak. Dan saya difahamkan oleh isterinya di hospital pun terisak-isak. Macam budak-budak punya menangis, kata isteri. Padahal dia ni orang besar. Saya panggil dia tuan. Tuan pun tak sesuai, ada pangkat lagi besar. Orang besar juga di Pulau Pinang ni. Tuan nangis macam budak-budak tuan ni. Tuan menangis macam budak-budak. Begitu jadinya tuan besar. Dah sebulan datang, dia cerita, "You know I cried." Macam orang putih. "You know I cried." "You cried?" "Yes, I cried like a baby, you know, like a baby." Tahu pun. Dia kata pasal apa saya menangis. Tahu tak? Mana saya tahu. Saya menangis sebab masa tu saya beritahu kat Tuhan, "Ya Allah, kalau hantar nyawa aku lah, aku tahu. Aku tahu hantar nyawa aku lah, tak tahu lah apa jadi kat aku. Jangan tarik lagi. Saya menangis, I cried like a baby. Because I know my amal is not enough. So I cried like a baby. I pray to Him, don't take me now, postpone. Don't take me now, please postpone." Oh, duit minta kat Tuhan postpone. He answered my prayer. Oh, macam Tuhan sayang kat dia. He answered, He answered my prayer. And now I'm okay. These are my medication. You see, my medication. Ini adalah ubat jantung. Kalau kenyang makan ubat, lepas tu saya nampak kenyang makan ubat tuan. Lepas ni pergi mana? Pergi orang Indonesia. Minggu pula. "Ya Rabbi, you cried like a baby, and now you are okay. You continue the silly things that you did before today." Manusia ya. Tapi itu muhasabah pada saya. Ya Rabbi, kita mudah lupa dengan Allah. Masa nak mati tu, Ya Rabbi, cried like a baby, and now you laugh like a gentleman. Bagus jadi baby ya. Kalau Tuan terus menerus cry like a baby, Tuan untung. Saya kata, kalau Tuan terus menerus, if you continue crying like a baby, I think you're going to be okay. Dia terdiam. Jadi itulah sedikit pengalaman kerja saya tentang kehidupan. Dia muhasabah pada saya, pada kita. Masa kita boleh tersenyum, tertawa ini, kita mudah lupa. Tapi masa nak pergi betul, janji kepada Tuhan bukan-bukan. Tapi saya nak ceritakan seorang profesor UKM, yang antara profesor yang memulakan langkah dahulunya tentang pentingnya kajian Quran kait dengan ilmu kontemporari. Seorang profesor wanita dari UKM. Dia antara profesor awal yang mengutarakan kepentingan kita kaji Quran. Kita kaji Quran. Mungkin ketika itu di peringkat para intelek saja, tak tersebar sangat. Tapi dia memulakan langkah. Kita hormatinya dengan itu. Kaji Quran kait dengan ilmu semasa, termasuk ilmu sains. Malam, masa kami bermesyuarat di UKM, tiba-tiba diberitahu dia sedang nazar. Sebelum itu dia baru hantar SMS mengatakan, "I think I am leaving now. Saya rasa nak pergi sekarang. Dia nak tinggal dunia. Please pray for me. Please read Yasin for me." Lepas itu kita tahu dia meninggal dunia. Subhanallah, ada orang yang Tuhan sayang macam itu. Dah tahu, I'm going now, I'm going today. Tahu tak? Ready for me. Dia pun ready dengan doa. Oh, ini istimewa. Ini bukan kaki golfnya orang. Ini kaki Quran punya orang. Dia berbeza. Pengakhirannya berbeza. InsyaAllah ya. Jadi ahli neraka mengetahui, malah yakin, malah petaka dahsyat akan menimpa mereka. Sekali-kali jangan ketika nafas berada di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, "Siapa boleh menyembuhkan sengsaramu sekarang?" Tuhan menjawab. Maksudnya, siapa boleh menyembuhkan sengsaramu sekarang? You sedang sakit ini, siapa boleh membantumu?
Kematian memang kesakitan, sakit. Aisyah pernah berkata, selepas aku melihat Rasul wafat, aku mengetahui tak siapa terlepas dari sakit, saratul maut, sakit, macam dia rentak, macam kita kata dawa ya, dimasukkan di celah-celah daging badan kita, dia rentak cabut, sakit. Melainkan jika Allah permudahkan, tapi dasarnya begitu sakit. Nabi ketika nak wafat nampak menderita, Allah jadikan begitu supaya kita faham memang baginda kekasih Allah. Tapi banyak benda yang berlaku ke atas baginda ialah kejadian untuk memahamkan kita. Allah teramat sayang dengan baginda, tapi nak fahamkan pada kita, tengok Nabi pun sakit, sebab Nabi bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Dan ini peringkat penutup kehidupan Nabi, penting, sebab cara umat membaca ketika itu boleh melahirkan agama baru. Oh, ketika Nabi Muhammad nak wafat, keluar cahaya, macam-macam yang boleh ditafsirkan dari situ, sehingga lahir ajaran sesat. Ya Allah jadikan ketika Nabi wafat sebagai insan, hidup sebagai insan, akhir sebagai insan. Anggaplah dia insan sampai baginda wafat. Itu agak penting. Dan yang keduanya ialah baginda nak tunjukkan pada kita kematian yang sakit. Ada penceritaan dari baginda, dari orang lain. Dia bukan satu pegangan. Oh, baginda pun sakit, oh, kita tak akan terkecuali daripadanya. Baiklah, kita siapkan dengan amal ibadah. Mesejnya begitu, insyaAllah. Wa qila man raqa. Begitu cara baca dia. Sebab itu bila kita lihat dalam ayat itu ada sin. Kalau kita lihat balik ayat 27, selepas man ataupun di atas man ada sin. Sin ini dalam ilmu tajwid saktah. Jarang-jarang kita temui saktah. Saktah ini diam, tapi diam tanpa bernafas. Ini ilmu tajwid, diam tanpa bernafas. Jadi kita baca wa qila man, tahan nafas, berhenti tapi tahan nafas, itu saktah. Wa qila man raqa, itu cara bacanya. Sunat dibaca begitu. Sunat bukan wajib, sunat dibaca begitu. Dan dikatakan kepadanya, siapa dapat menyembuhkan? Dan dia yakin sesungguhnya itu waktu perpisahan. Dia nampak, habislah riwayat hidupku. Dan ketika itu bertaut betis kiri dan betis kanan. Ada berbagai tafsiran di sini. Ada ulama mengatakan itu menceritakan kematian. Ada ulama mengatakan ketika hendak pergi, kamu akan melihat betis kiri kanan macam tindih menindih, tak tentu hala jadinya orang itu. Dan antara manifestasinya betis tindih menindih, itulah melambangkan keadaan tak tentu hala bagi manusia yang hendak pergi. Tapi mesejnya yang pokok ialah waktu perpisahan, nak meninggal. Kepada Tuhanmu kamu masak, kamu dihalau. Dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran. Dia dihalau. Siapa dihalau? Bahasa penghinaan. Dihalau, bukan diajak, bukan dijemput, dihalau. Masak, dia dihalau. Siapa dia? Dia yang mendustakan apa yang Rasul bawa. Patutlah kena halau, kena hina. Dia menghina kebenaran dan tidak mahu mengerjakan solat. Ya Rabbi, solat tak mau buat. Peringatkan pada remaja pada hari ini. Oh, remaja saja kah? Dah orang tua-tua juga. Peringatkan juga pada mak pak remaja.
Hari ini tak cukup sekadar remaja, kadang-kadang yang tua-tua tu pun sama teruk. Diperingatkan pada semua kita yang akan dihalau di sana ialah yang tak mengerjakan solat. Dimaksudkan dengannya solatnya 5 yang diperlukan. Terus kita masuk pada ayat 32. Tetapi dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Itulah antara punca manusia dimasukkan ke dalam nar, dalam neraka. Mendustakan Rasul, berpaling daripada kebenaran, kemudian mereka tidak mengerjakan solat. Maka tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, mesej Al-Quran jelas menceritakan tentang Siratul Mustaqim yang kita mukadimahkan awal tadi. Kita minta kepada Allah dengan permintaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka Allah memberikan Al-Quran menceritakan dengan terperinci jalan yang lurus itu dan bagaimana berjalan di atas jalan itu. Dengannya kita mengetahui kita menjadikan dunia sebagai tempat tanaman, di sana tempat hasilan. Di sini kita bercucuk tanam, di sana kita menuai. Dengan apa kita bercucuk tanam? Dengan iman disertai dengan amal soleh. Antara amal soleh yang penting mengerjakan solat. Yang tidak mengerjakan solat, dia dihalau ke neraka berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Dan kita ketika hidup ini akan didatangi oleh was-was, akan didatangi oleh fakta-fakta dan info yang berbagai yang boleh melemahkan keyakinan, boleh melunturkan keimanan. Justru kita perlu kuatkan ilmu kefahaman kita, supaya ilmu itu menguatkan keyakinan kita dan memampukan kita untuk menangkis sebarang serangan terhadap agama kita. Dan hari ini serangannya begitu dahsyat, begitu menurunkan. Al-Quran diserang, Al-Quran dicabar, Nabi secara pribadinya diserang, mesejnya dicabar, sunnah, Islam, syariat, undang-undang, hukum hakam, semua yang berkaitan dengan Islam pada hari ini ada sahaja musuhnya. Dan sudah pasti untuk menangkis semua itu tak cukup sekadar berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Tak cukup sekadar bertasbih dengan tasbih kayu kokar. Tak cukup sekadar membeli poster ataupun surah Yasin disedekahkan pada surau dan masjid. Tak cukup sekadar membaca senjata untuk haji dan 4 lebai. Kita perlukan ilmu Al-Quran. Kefahaman kita dan nilai yang terhasil dari kefahaman itu perlu diambil dari sumber paling tinggi, sumber paling autentik, namanya Al-Quran. Sebab itulah kita mengkaji Al-Quran di petang seperti ini, supaya insya-Allah kefahaman kita tentang Islam datang dari sumber ilahi. Semoga dari sumber itulah kita faham Islam, dan dari sumber itulah kita mendapat rangsangan untuk menghayati ajaran Islam, insya-Allah. Dan itulah yang sempat kita bicarakan. InsyaAllah minggu hadapan, InsyaAllah saya rasa kita boleh khatam surah Al-Qiyamah pada minggu hadapan, InsyaAllah. Allahu a'lam bishawab. Kita tengok pada soalan. Cuba kedepankan kotak soalan. Ya, ada yang lisan? Soalan lisan.
Cikgu Nazri, ibu meninggal bila? 22. Kita doakan sahabat kita yang banyak bantu kelas ini, datang awal. Waktu ini aku datang lambat, beliau datang awal, paling awal lah daripada kita. Dan ada orang macam inilah yang menghidupkan kelas kita. Saya mendapat SMS dan minta maaf sebab masa itu ada di tempat yang lain. Ibu beliau meninggal 22 November. Jadi kita doakan insya-Allah ya. Semoga ibu beliau dirahmati Allah, ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah dan kita sedekahkan kepada beliau. Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan ada kebaikannya. InsyaAllah kita sambung dengan harapan apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang kelemahan saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.